Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Jadi pada pembelajaran kali ini Ustaz akan menyambung tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah bahagian kedua. Bidang sirah unit 3 untuk tahun 3. Jadi kita akan teruskan pada pembelajaran kita. Kepribadian Rasulullah dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Kali ini kita nak tengok peribadi Nabi. Bagaimana Nabi menghadapi masyarakat Mekah. Yang pertama, sabar dan tabah. Nabi sangat sabar dan tabah menghadapi dugaan. Antara yang berlaku pada Nabi adalah di mana Abu Lahab, yakni bapa saudara Nabi Muhammad, dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar baginda sebagai pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Jadi Nabi sewaktu sebelum menyampaikan dakwah, Nabi ni digelar Al-Amin, orang yang jujur. Tapi apabila Nabi SAW menyampaikan dakwah, mereka semua memanggil Nabi sebagai pendusta. Dan orang yang paling kuat mencaci Nabi, mengkeji Nabi adalah bapa saudara Nabi, iaitu Abu Lahab. Tapi apa Nabi buat? Nabi tetap sabar dan tabah menghadapi segala cacian dan dugaan yang diterima. Jadi kita pun kenalah sabar dan tabah apabila menghadapi dugaan. Okey, yang kedua, Nabi berpendirian teguh. Jadi Nabi Muhammad juga kan telah ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Jadi orang kafir Quraisy ni kan, mereka sangat benci pada Islam. Jadi apa mereka buat? Mereka sanggup buat apa saja supaya Islam ni dapat dihalang lah. Jadi mereka sanggup menawarkan harta yang banyak, menawarkan perempuan, menawarkan pangkat dan macam-macam kepada Nabi. Kan? Tapi apa Nabi buat? Nabi tetap teguh. Nabi tak nak semua tu. Nabi tetap menjalankan dakwah. Jadi sikap seperti Nabi ni lah kita nak tanamkan dalam diri kita, kan? Supaya kita tetap berpegang teguh kepada Islam dan mengamalkan apa yang Nabi ajar pada kita. Okey, kita akan terus pada peribadi Nabi yang ketiga. Peribadi Nabi yang ketiga adalah Nabi bijak merancang, di mana Nabi baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh Nabi Muhammad. Baginda telah memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah, untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Ini antara tindakan Rasulullah lah, tindakan Nabi kita, di mana ketika Allah SWT telah memerintahkan Nabi kita untuk berhijrah, kan? Jadi daripada perjalanan Mekah ke Madinah, baginda tidak menggunakan jalan utama. Jalan besar tak guna. Kenapa? Kalau guna jalan besar, Nabi tahu orang kafir ni mesti akan jumpa Nabi. Sebab jalan besar ni jalan yang sentiasa dilalui. Jadi apa Nabi buat? Nabi melalui jalan ke selatan. Maksudnya jalan tikus lah, ataupun jalan lain. Guna jalan lain, jalan yang orang kafir tak terfikir pun Nabi untuk menggunakan jalan itu. Supaya apa? Supaya Nabi tidak dijumpai dan selamat pergi ke Madinah. Dan apabila Nabi sampai sahaja di Madinah, Nabi juga telah merancang bagaimana untuk membangunkan Madinah supaya menjadi kota yang hebat. Itulah hebatnya kebijaksanaan Nabi, di mana Nabi membuat sesuatu semua dengan perancangan. Untuk kita pun setiap apa yang kita buat, mestilah kita merancang. Tengok benda tu baik atau tidak. Kalau benda tu buruk, kita jangan buat. Kalau benda tu baik, itulah yang perlu kita lakukan. Gunalah kebijaksanaan ni, peribadi Nabi ni, sebagai salah satu peribadi kita juga, iaitu sentiasa merancang perkara yang kita hendak lakukan. Jadi antara peribadi Nabi yang kita belajar tadi, ada 3 lah. Di mana yang pertama sabar dan tabah, yang kedua berpendirian teguh, dan yang ketiga bijak merancang. Nabi banyak sifat Nabi, peribadi Nabi sangat banyak. Tapi antara yang
yang ditunjukkan dalam buku teks yang kita belajar. Antaranya 3 ni lah, iaitu sabar dan tabah. Ustaz ulang sekali lagi. Yang kedua, berpendirian teguh. Dan yang ketiga, bijak merancang. Jadi sebelum kita habiskan pembelajaran kita, di akhir muka surat buku teks tu ada sajak, yakni Rasulullah kesayanganku dan ikutanku. Ustaz kurang pandai bersajak, tapi Ustaz baca sajalah. Okey, tajuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesayanganku dan ikutanku. Ya Rasulullah, mengenangmu, menjejaki sirahmu, membuatkan kami rindu padamu, mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan pekertimu, inspirasi hidup kami. Dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia. Pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kami. Jadi itulah sajak Rasulullah kesayanganku dan ikutanku. Jadi rumusannya, kita hendaklah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita bahagia dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestilah jadikan akhlak Nabi itu sebagai teladan kita. Jadi itu sahaja pada pelajaran kali ini. Semoga apa yang kita belajar dapat sama-sama kita amalkan dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.